Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Rabbana zidna ilman nafi'a wa amalan shalihan. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT, kita dipertemukan lagi dalam kelas Fardhu Ain kita. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini, walaupun dalam keadaan video ini, mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapat manfaat daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Jadi pada kali ini kita akan sambung pengajian kita dalam kitab Penawar Bagi Hati. Kita masih lagi dalam menceritakan tentang fasal yang ketiga pada menceritakan tentang lidah. Belum habis lagi cerita tentang lidah. Pada sidang video yang dahulu kita cerita tentang orang munafik itu ada 3 tanda, iaitu apabila dia bercakap dia berdusta, apabila dia berjanji dia tidak menunaikan janjinya, kemudian apabila dia janji dia akan menyalahi janji dia, kan? Okey, baik. Dan apabila dia diberikan amanah, maka dia akan khianat kepada amanah itu. Jadi kali ini kita akan sambung kata pengarang. Kata pengarang, dan ketahui olehmu bahwasanya lidah itu sebanyak-banyak anggota dan sebesar-besarnya daripada kejahatan. Mengarang kata kita kena tahu bahwasanya lidah itu merupakan anggota yang paling banyak sekali buat jahat. Paling banyak sekali buat jahat. Buat jahat ni buat apa? Buat salah. Banyak buat salah, banyak buat maksiat. Dan paling besar sekali pun adalah dengan lidah tu tadi juga, kan? Dengan lidah ni juga akan menyebabkan berlakunya syirik. Apa syirik? Syirik itu menyekutukan Allah. Dengan lidah ni juga kita nak komplain macam-macam. Komplain ni kadang-kadang dia boleh bawa kepada dosa. Salah cakap dengan Allah pun kita akan berdosa. Mana salah cakap dengan Allah? Tidak yakin dengan rezeki Allah. Kita salah dengan manusia, kita cakap macam-macam dekat manusia, kita mengumpat dekat manusia. Itu adalah dosa-dosa yang besar tu. Tu semua tu dosa yang besar. Yang teruk tadi, bila kita cakap tu boleh bawa pada murtad. Na'udzubillah min zalik lah, kan? Tu dengan lidah tu, semua tu dengan lidah. Sebab tu kata paling besar sekali dosa pun banyak dengan lidah tadi, kan? Jadi bila kita dah tahu, kata tadi pengarang kata ketahui olehmu, kan? Bila kita dah tahu dosa lidah ni banyak sekali, maka lazim oleh kamu akan memeliharanya. Maka lazim oleh kamu memelihara akannya. Mengarang kata lazim ni maksudnya apa? Lazim ni maksudnya wajib kita menjaga lidah kita daripada melakukan kejahatan. Kena jagalah lidah lah. Bila kita dah tahu lidah ni banyak salah, lidah ni banyak penyebab kepada dosa-dosa yang besar, jadi kita kena jaga lidah kita ni. Macam mana cara kita nak jaga lidah kita ni? Macam mana cara kita nak jaga lidah? Jadi kita cerita macam mana cara nak jaga lidah. Mana tadi? Dan tiada menolong akan dikau atas sejahtera daripada kebinasaan. Dan lidah ni juga kita kena tahu, lidah ni juga dia tidak membantu kita daripada nak menolak kebinasaan, menolak kepada binasa. Dia tak bantu pun. Kita nak tolak binasa. Kita boleh tak tepih benda yang nak merosakkan kita dengan lidah kita? Tak boleh. Kena guna tangan ataupun kaki untuk kita tepih benda tu, kan? Dengan lidah tak boleh buat apa. Lidah ni cuma boleh cakap saja. Nak tepih tak boleh. Kalau orang nak tumbuk lidah, boleh kita nak tepih dengan lidah? Tak boleh. Kena tepih dengan tangan ataupun dengan benda yang lain lah, tapi menggunakan bantuan tangan juga, kan? Ataupun kita suar, kan? Dia kena lah, kan? Jadi tak boleh nak menolak kebinasaan. Tak boleh lidah ni. Hanya boleh menyebabkan binasa tu ada. Paling teruk sekali, lidah kita ni boleh menyebabkan kita masuk ke dalam api neraka. Takut dosa bercakap ni paling banyak sekali. Jadi nak tahu dosa bercakap ni banyak ke tak, kita tengok diri kita lah. Kita banyak cakap ke tak? Bila kita banyak cakap, maksudnya banyak berlaku kesalahan. Sebab apa? Nabi kata, siapa yang banyak cakap, maka banyaklah salahnya.
kan. Jadi nak bagi kurang salah macam mana? Kurangkan bercakap lah. Okey, baik. Jadi macam mana cara kita nak menjaga lidah kita? Pertama dengan kita mengasingkan diri daripada manusia. Kita asingkan diri daripada manusia. Maksudnya kurangkan berkomunikasi, bukan kurangkan komunikasi sebenarnya, kurangkan bersosial dengan manusia. Boleh bersosial tapi kurangkan, jangan terlalu banyak. Sebab apa? Bila kita terlalu banyak dengan manusia, susahlah kita nak jaga lidah kita. Sebab apa? Bila ada kawan, takkan tak cakap, duduk diam lah. Dah, mesti kita akan cakap. Jadi kita kurangkan bersosial. Sekarang pula sosial ni dah macam bukan cakap je kan. Dengan WhatsApp dan sebagainya lagi kan. Jadi kita kena kurangkan. Sebab apa? Bila kita banyak dengan manusia, kita akan banyak cakap tentang manusia. Kalau kita banyak diam diri, kita akan banyak cakap tentang diri sendiri. Kita akan banyak cakap tentang Allah masa tu kan. Tapi bila kita terlalu banyak dengan manusia, maka kita akan banyak cakap tentang manusia. Jadi bila banyak cakap tentang manusia, banyaklah salah kita cakap tentang manusia tadi. Itu cara kita nak jaga lidah ni. Itu kita asingkan diri daripada manusia. Dan mengekalkan diam, membanyakkan diam. Kalau boleh biar duduk diam tu lama daripada bercakap. Jangan cakap tu lagi lama daripada kita duduk diam kan. Jadi nak cakap ni waktu bila aja boleh cakap. Bukan duduk diam tu sampai tak cakap langsung. Melainkan pada ketika berhajat. Jadi boleh cakap. Nak cakap waktu bila? Ketika berhajat. Kalau tak ada hajat, jangan cakap. Hajat ni hajat mana? Hajat yang memerlukan cakap. Ada hajat yang tidak memerlukan cakap. Kan? Jadi bila tak perlukan cakap, kita jangan cakap lah. Jadi nak mengurang. Sebab apa? Kurangkan cakap ni. Nak mengurangkan dosa yang dilakukan oleh lidah. Kan? Kadang-kadang bila kita cakap tu menyebabkan orang lain rasa sakit hati, mengguris hati orang lain. Jadi itu membawa kepada dosa lah. Kan? Jadi lebih baik kita duduk diam. Jadi kalau nak cakap bila? Iaitu ketika ada hajat, ketika ada keperluan saja kan. Keperluan apa? Keperluan kepada berkata-kata. Keperluan kepada berkata-kata kena cakap lah kan. Seperti waktu bila? Seperti waktu belajar. Waktu belajar kita kena bercakap lah kan. Bercakap macam mana? Bercakap tu untuk belajar, bukannya bersembang dalam waktu guru mengajar, bukan. Waktu guru mengajar jangan kita bersembang. Tu tak elok lah. Adab, dari segi adab tak elok lah kita bersembang waktu belajar. Jadi belajar ni waktu bila kita nak cakap? Waktu kita bertanya. Waktu kita bertanya. Nak tanya ni kena tanya guru lah kan. Bila kita tidak faham sesuatu yang dicakapkan oleh guru, jangan tanya kawan kita. Tanya guru tu sendiri. Jangan tanya kawan kita. Bila kita tanya kawan kita tu sama je sebenarnya, tak faham macam kita. Jadi tanya guru kita sampai faham. Tanya sampai faham kan. Jadi kalau guru tu habisnya dia tak boleh nak faham dengan kita kan, dia faham tu diri dia. Biasanya guru ni dia akan faham apa yang dia cakap untuk diri dia. Tapi bila nak hurai kat orang tu, kadang-kadang ada huraian dia tu tidak memahamkan kita. Jadi tanya sampai kita faham lah. Habis ingat dia tak boleh cakap, dia akan kata wallahu a'lam. Cakap tu saja tak boleh cerita kan. Nak lebih lanjut kena tanya orang lain pula lah. Bila dia cakap tu barulah kita tanya orang lain lah. Okey, baik. Jadi ketika belajar dan juga mengajar, menggunakan berkata-kata ni juga waktu kita mengajar. Mengajar boleh kan duduk diam? Tak boleh lah. Kena cakap lah waktu mengajar kan. Mengata ustaz ni ajar apa ni duduk diam tak bunyi suara langsung. Tu bukan mengajar tu kan. Tu tunjuk kan. Okey, baik. Dan juga ketika memberi nasihat, bercakap tu waktu kita memberi nasihat yang baiklah. Nasihat ni kena dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik ni pun sebenarnya dia bukannya kata kasar dan sebagainya. Sebenarnya kasar tu pun adalah cara termasuk dalam cara yang baik jugalah kan. Sebab ada orang yang dia tak boleh tegur biasa-biasa kita cakap elok-elok, tak boleh. Dia kena cakap kasar sikit baru dia nak terasa kan. Baru dia nak berubah diri dah, barulah dia nak touching kan. Masa tu itu nasihat lah kan. Nasihat ni nasihat yang baik. Tapi kalau nak nasihat ni biarlah nasihat dalam keadaan kita berilmu lah. Nasihat yang berilmu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan ilmiah kan. Ada setengah terjemah dia kata kamu berdakwahlah kepada jalan Allah tu dengan secara ilmiah. Bil hikmah iaitu bil ilmi, dengan berilmu. Okey, baik. Habis. Jadi tiga ini yang diceritakan oleh ulama ni, tiga ni. Maksudnya hajat yang utama tiga ni lah. Mengikut syekh ni lah pengarang kitab ni kan.
Ada hajat yang lain lagi. Contoh kita nak cakap dengan mak kita, takkan tak cakap kan dengan mak ayah kita, kena cakap lah. Tu hajat lah tu. Kan? Cakap dengan mak ayah ni pun itu dikira buat baik lah. Tapi jangan pula kita cakap benda bagi sakit hati mak ayah lah. Ni kadang-kadang kita cakap tu, bila cakap je sakit hati mak ayah. Jadi kalau macam tu jangan cakap lah. Kan? Tapi takkan tanya khabar pun mak ayah sakit hati kan? Tanya elok-elok lah kan? Ni lagi tanya tak elok pula macam hidup lagi orang ni kan. Tu contohnya macam tu lah kan. Tapi tak ada kot orang cakap macam tu dengan mak ayah dah kan. Jadi kita kena cakap yang elok lah. Dan kata pengarang telah bersembah oleh Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Jadi ustaz ingat sekadar itu perkongsian kita pada kali ini. Nanti kita akan sambung pada masa akan datang insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum.